Okey, mula-mula kita akan cari titik lenyap. Okey, disebabkan dia ada 2 titik lenyap, bermaksud ada 2 titik jalan lah. Okey, macam mana kita nak buat? Kita akan selarikan selarikan kita punya sisi bagi objek pandang atas. Okey, kita akan selarikan pergi ke ES nanti macam tu. Ni kita akan selarikan pergi ke ES. Okay. So cikgu perlu combinekan cikgu punya square. Okay, memandangkan cikgu punya set square tu pendek. Okay, hak ni selarikan pergi ke TS. This one kita tak boleh assume dia sebagai sudut 60. Cikgu dah cakap hari tu, masa zaman cikgu memang dia pakai yang tu. Dia pakai sudut 60, sudut 30. Tapi this one kita kena selarikan sebab tak semestinya dia mengikut sudut 30, sudut 60 itu This one kita akan selarikan. Tengok Huzma. This one is basic sebab cikgu cakap lukisan perspektif ni senang nak score. Sebab dia ada point yang senang kita nak dapatkan. Okay. Jadi sebab kita nak dapat point yang pertama, kita kena cari titik lenyap bagi soalan ini. So cikgu selarikan. Cikgu selarikan pergi ke TS. Dia macam bentuk M sikit Okay. Okay. Titik lenyap kita biasanya berada di GU. Bukan biasanya, memang berada di GU. So di dalam bentuk M, dia akan daripada TS ni, okay. Okay, daripada TS ni kita naik ke atas. Okay, terus potong pada garisan SG. Macam tu. Okay, naik ke atas SG. Yang cikgu pekatkan lah. Okay, satu lagi kita akan selarikan daripada sisi sebelah kiri sini. Okay, selarikan sama pergi ke TS. Pergi ke TS. Pergi ke TS. Okay, naik ke atas. Dia naik sampai bersilang pada titik ke garisan SG. Okay, dia sampai cukup. Panjangkan lah. Okay, cikgu cakap tadi dia bentuk M So, kita punya titik lenyap di GU. Okay, awak duduk. Sanggakan awak punya T-square, turunkan ke bawah ke ini. Baru dapat TL1. Satu lagi dekat sini, kita dapat TL2. Okay. Kalau awak labelkan lagi bagus. T1 is TL1. This one is TL2. Okay, cikgu labelkan. So this one awak dah dapat 1 markah. Okay. Seterusnya cikgu akan buat kotak asas. Okay. So kotak asas ni cikgu akan turunkan bucu yang kat sini. Walaupun kita nampak dia ni terangkat, tapi based on kita punya kotak asas, dia punya bucu ni berada di SG. Okay. So kita turunkan SG ni turun ke bawah. Okay. Sebab kita nak start kotak asas. Okay, kotak asas akan menyumbang kepada 1 markah. Cik buat turunan bawah. Straight. Okay. Dan daripada sini kita akan ambil ketinggian. Ketinggian kita akan ambil daripada pandangan sisi ataupun pandangan hadapan. Of course cikgu akan ambil pandangan paling maksimum. Okay. Kotak asas ni menyumbang kepada 1 markah.
Okay, cikgu tanda tinggi kat situ. Okay, for the first time kita nak ambil ketinggian, kita transferkan dulu. Okay, sebab apa? Ini adalah garisan tinggi yang menyumbang kepada satu markah. This one is satu markah. This one is satu markah. Okay. Seterusnya daripada ketinggian kita dapat, kita akan tarik pergi ke TL1. Okay. Dan satu lagi kita akan pergi ke TL2. Okay, cikgu punya ni pendek. Okay, ke TL2. So, bahagian bawah pun sama. Okay, pergi ke TL2. Okay, satu lagi kita pergi ke TL2. TL1. Okay, so kita baru dapat itu, kita akan turunkan point yang berada di sini pergi ke TS. Okay, tadi masa awak buat, masa awak pindah pergi ke TL, tinggi dia pergi ke TL, kat sini awak dah dapat satu markah. Okay, so untuk yang ini lagi, masih lagi tak buat lagi kotak asas, awak dah dapat 3 markah kat sini. Okay. Terusnya kita akan pindahkan poin-poin yang ke atas ni untuk kita ambil dia punya panjang dan juga lebar. Okay. Pak tuduh, bila pandangan atas ni, awak kena unggulkan ke TS. Cikgu ambil bucu dia sajalah. Tarik sini, naik atas. Okay, dia mesti ada bersilang di garisan SG. Ini pun sama. Okay, cikgu punya set square pendek. Cikgu letak garisan ni. Okay, dia setakat SG je. Cikgu takkan bawa turun bawah sebab cikgu nak kurangkan garisan. Okay. Okay, dia bersilang kat situ, naik sikit. Baru nampak dia punya garisan unjuran tu. Okay, dah macam ni kita bawa turun bawah. Okay, bawa turun bawah. So dia akan bersilang. Okay, di sinilah. Okay, bersilang di sini, turun bawah. Okay, ni baru kotak asas tau. Okay, tak settle lagi. So, cikgu akan ambil hujung sebelah sini, kita akan tarik ke TL2. Hujung sebelah sini kita akan tarik TL1. Nanti dia akan membentuk kotak asas. Okay, nanti cikgu akan buatkan warna lain lah untuk kotak asas tu. Okay. So kat sini finish kita punya kotak asas. So dekat sini sebenarnya sebelum kita buat lukisan, this one is menyumbang kepada satu markah. Kotak asas menyumbang kepada satu markah. So kat sini kita ada 5 markah. Okay, 5 markah free. So nampak tak senang nak dapat markah 5 markah. Belum lagi awak melukis. Okay, ada nampak kotak asas Uzma? Tengah buat. Nampak tak kotak asas cikgu? Nampak. Okay. Yang lain yang memang tak clear lagi, awak boleh teruskan lah buat kalau boleh kita nak masuk topik lain. Okay, kotak asas kita warna merah. So cikgu pekatkan ni, awak jangan pekatkan, cikgu nak awak nampak kotak asas cikgu.
Baru dapat 5 markah. Okey. Kalau awak tak buat garisan tinggi ni, awak tak dapat 1 markah. Ada kebanyakan murid ni dia tak nak buat. Itu dia dah cakap apa? Rugilah tak dapat markah penuh. Okay, 1 markah, 1 markah. This one is our kotak asas. Bermaksud kat sini bila kita buat kotak asas, kita kata asas dia adalah asas, kotak ni asas bagi objek yang kita akan lukis. So objek ni tak akan terkeluar daripada kita punya kotak. Okay? Dino dah siap dah soalan ni? Belum cikgu. Okay. Tak apa, boleh buat. Okay. Okey. Untuk markah-markah yang lain, dia adalah depend pada garisan-garisan lurus yang akan kita bina. Okey, garisan lurus pada objek-objek yang kita akan bina. Macam ada 20 garisan lurus, kita akan garapkan dengan beberapa inilah markah yang akan diberi. Tak sama, setiap lukisan tak sama, satu garisan tak sama. Dan kebanyakan untuk garisan ini, untuk lukisan perspektif ni dia tak ada lengkung. Okay. Okay, so cikgu nak proceed kepada next. So cikgu akan mulalah untuk melukis, membuat lukisan bagi objek kita ni. Okay. Dia bagi pandangan hadapan, dia bagi pandangan sisi. So dekat sini cikgu akan ambil satu permukaan yang berada di permukaan kotak asas kita. Okay. Why? Sebab dia lagi mudah kita nak membuat gambaran. Yang dalam-dalam tu nanti. Sama je kalau lukisan oblik, lukisan isometri, cikgu lebih suka yang berada di depan permukaan kotak asas kita. Okay, so sekarang ni cikgu akan buat lukisan perspektif 2 titik ni. Okay, so cikgu akan ambil pensel sekejap Okay, pensel. Cikgu beli 0.3. 0.3 ni untuk mechanical pencil. Jadi saya beli dekat Pustaka Rawang. Boleh digunakan untuk garisan binaan. Okey, kalau kebiasaannya awak buat lukisan, awak pakai pensel kayu yang 4H, 6H tu kan. Tapi sekiranya ada bajet lebih, macam ini pun harga RM4.60, awak boleh pilih saiz 0.3 mechanical pencil. Okey, dia pun jenama pun bukan yang biasa-biasa. Okey, violet. So boleh gantikanlah pensel tersebut dengan yang ini. Dia punya lead dia 0.3. Kalau nak beli tak apa, kalau beli pun tak apa sebab dia tak mahal pun. Awak jangan beli yang mahal, yang ini okey, mampu milik sebab baru RM4.60. Okey, so cikgu akan mula untuk membuat lukisan. Kat sini cikgu akan labelkan, cikgu nak pilih yang mana so kat sini cikgu nak ambil permukaan yang ini dahulu. Sebab apa? This one is very simple. Okay, berada di permukaan. Okay, bila kita buat macam ni, kita akan buat numbering. Okay, this one is kotak asas cikgu.
Okay. Numbering, walaupun kita hebat macam mana pun, numbering is our guidance. Okay. Okay, start daripada sini. Cikgu akan start buat numbering. Okay, 1. Okay, 2. It's up to you lah 3. Cikgu akan buat number 4. Okay, cikgu akan buat dekat tepi sini juga. Okay, kita akan nampak 1, 3 dululah. 1 di atas, 3 di bawah. Okay, kalau ikutkan kat sini 1 dengan 2, okay, dia serari. So kat sini kita akan nampak dia 1 stroke 2. Okay, bawah sini 3 dengan 4 dia serari, dia overlap. So 3 stroke 4. Okay, cikgu tak nak buat banyak-banyak. Okay, so cikgu buat kat depan sini. Cikgu nak berikan ikut yang ni lah. So permukaan ni berada di sini. Okay, so kita nampak dia daripada pandangan atas. So kita akan nampak apa? Nombor 1, 2 dahulu. Okay, 1, 2. So sini 1, sini 2. So bawah 1 ada 3. Okay, nampak? 1 ada 3. So 1 stroke 3. Kalau kita tengok sebelah sini pula, bawah 2 ada 4, dia selari. So dia overlap 2 stroke 4. Okay. Dah dapat yang itu. Okay. What to do? Kita akan tarik point ni pergi ke SG. Okay. Pergi ke TS melalui SG. So 2 dengan 4 turun bawah, dah ada garisan. So tinggal 1 dengan 3. Okay. So kat sini cikgu akan tarik pergi ke TS. Tapi cikgu tak akan tarik terus lah. Okay, cikgu akan stop pada SG dan kita akan gariskan sikit kat bawah sini. Okay. Okay, cikgu buat macam ni ya. Okay, sini 1 stroke 3, point 1 stroke 3 daripada pandangan atas. Tarik dia bersilang di SG. Kat TS ni kita bawa naik atas sikit. Nampaklah dia ada unjuran. Okay. Okay, settle. Kemudiannya tinggi daripada pandangan hadapan, pandangan sisi, awak boleh unjurkan pergi ke bucu ni. Bucu ni adalah kita punya point rujukan. Okay. Point rujukan. So, kita akan gunakan T-square. Okay. Kita tarik ketinggiannya pergi kepada bucu rujukan kita. This one Awak boleh ambil dari sini boleh, dari sini pun boleh. Okay. Kita tarik. So cikgu nak elakkan banyak garisan, cikgu tanda je lah macam tu. Bila dah buat macam ni, kita akan tarik dia pergi ke TL. Okay. Pergi ke TL sini lah. Bukan TL sini sebab kita punya objek di permukaan sini. Kita bukan permukaan sebelah sini. That's why kita tarik ke TL1. Bukan tarik ke TL2. Okay. So kita pergi TL1 dulu. Tinggi tu kita tarik ke TL1. This one is masih lagi garisan binaan. Ni cikgu tarik. Okay. So kita dah dapat ketinggian dia. Kita nak potong setakat mana panjang dan juga lebar dia. Okay. So dari sini daripada pandangan sisi kita dapat lebar lah. Ni turun ke bawah daripada 1, 3 ni sebab 2 dengan 4 dah ada dah, dia berada di point sini. Yang tak ada adalah 1 stroke 3. Okay, so kat sini cikgu tarik daripada SG ni, persilangan di SG ni turun ke bawah. Okay, bila kita garis, okay, kita akan jumpa yang ini. Okay, sebenarnya yang atas kita akan dapat nombor 1. Sini kita dapat nombor 2.
Sini kita dapat nombor 3, this one kita dapat nombor 4. Okey, bila kita dah dapat nombor tersebut, ada nampak ni permukaan asal yang kita nak cari tadi? Okey, kita akan pekatkan mengikut nombor yang telah kita tetapkan. Okey, contohnya kat sini kalau perasan 1/2, so point 1 dekat sini, point 2 kat sini. Okey. Okey. 1/2. Kita pekatkan. Okey, kita tengok balik gambar rajah yang ini. 2/4. Okey, kita pekatkan 2/4. Okey, 4/3. Kita pekatkan 4/3. Kemudiannya, kalau awak tengok kat sini 3/1. So, kita akan pekatkan 3/1. Okey. So, kita dah dapat dah surface yang kita nak. So cikgu pekatkan ni sebenarnya memudahkan awak untuk mendapatkan gambaran bagi objek yang awak hendak lukis. Okey. So, settle permukaan ni, cikgu akan cari permukaan lain lagi. Okey. Yang berada di permukaan-permukaan ni. Ada 3 permukaan permukaan atas, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Okey. Okey ke yang lain? Dapat tak permukaan macam cikgu ni? 1, 2, 3, 4. Dapat Okey. So cikgu akan cari lagi permukaan yang berada di sini. Kalau ikutkan untuk permukaan berada di pandangan sisi sebelah sini dah tak ada sebab yang ini sahaja yang ada di permukaan kotak asas kita yang ini. So cikgu akan cari permukaan yang berada di permukaan ni lah. Okay, bentuk yang berada di permukaan ni. So kalau kita tengok dia dekat point sini. Bila kita kata point sini, so, kalau ikutkan yang ini berada di bawah yang ini. Okay. So, kita akan continue untuk numbering. Okay. So, cikgu numbering. Tadi 3, 4, 4 last. So, cikgu buat sini. 5. Okay. 6. 7. 8. Okey, cikgu dah numbering kat situ. Jangan lupa numbering kat sini juga supaya kita fahamlah objek kita tu macam mana. Okey, kalau ikutkan sini, kita akan nampak 6 dulu. 6 dan juga 7. Okey, 6, 7. 6, 7. Kemudiannya kalau perasan kat sini, belakang 6 kita akan dapat 5. Okey, kat sinilah. Okey. Stroke 5, bawah ni 7, stroke 8. Sebab apa? Dia overlap. Okey, kita tahu numbering tu ada, cuma dia overlap. Okey. So, sini dah numbering, kita akan numberingkan di atas. Okey, kalau ikutkan yang berada di bucu sini, yang kat sini, ini adalah nombor 6. Bawah 6 ada 7 sebab kita nampak daripada pandangan atas. So 6 stroke 7. Ni 7 ni bahagian bawah dia lah Kemudiannya bahagian atas ini kita akan dapat nombor 5. Okey, bawah 5 kita akan nampak nombor 8. Okey, apabila siap numbering, kita akan ulang balik kaedah yang sebelum ni kita buat. First sekali kita akan transferkan tinggi pada garisan atau bucu rujukan ni. Tinggi rujukan ni. Sebab apa? Tinggi rujukan ni adalah pada tinggi sebenar. Apa-apa yang berada di SG ni kita akan dapat ukuran sebenar, tinggi sebenar, besar sebenar. Okey? So, cikgu akan pindahkan ketinggian. Okey?
So tinggi ni cikgu macam tadi lah, cikgu tak nak dia banyak sangat garisan, cikgu tarik sini. Okay, cikgu akan tanda dekat sini, dekatnya bucu rujukan tu. Okay, disebabkan kita punya lukisan ni, okay, objek dia sebelah sini so kita akan tarik pergi ke TL2 sebelah sini. Kita takkan tarik ke TL1 sebab bukan sisi yang bukan sisi sinilah yang terlibat, dia sisi sebelah sini. Okay, so cikgu akan tarik ke TL2. Okay, TL2, cikgu pakai pemarik biasa. Okay, cikgu tarik ke TL2. Ini construction lagi ya guys. Okay, nampak ni tinggi ni kita dah transfer ke permukaan lain. Okay, nampak settle pump kita pergi ke TL2. Okay, kemudiannya daripada atas, okay, kalau ikutkan 5 dengan 8 kita dah ada dah point dia ni. Okay, 5 dengan 8 dekat sini je point dia. 6 dengan 7 tak ada lagi garisan ke TS. Okay, so kita kena buat, okay, 6, 7 pergi ke TS. Cikgu akan buat teknik yang sama. Okay, garis sampai dia bersilang di SG, kemudiannya daripada TS cikgu naik sikit lah supaya nampak dia punya macam kat unjuran. Okay, kemudiannya kita bawa turun. Okay, bawa turun yang bersilang dengan SG tadi, kita bawa turun ke bawah. Okay, okay, bawa turun ke bawah. Okay, so yang kita turun kat bawah ni adalah untuk point 67. Okay, kalau ikutkan awak akan nampak garisan ni bersilang dengan garisan yang kita buat ketinggian yang kita bawa ke TL2 tadi. Okay, so dekat sini kita akan dapat apa? 6 yang berada di atas. Okay, 7 berada di bawah. Okay, pada tinggi yang sama juga. Okay, kat sini kan cikgu cakap 5 dengan 8 kita tahu point dia dekat sini kan. Okay, so dia ada nampak dia bersilang dengan garisan ni yang kita buat tadi tu. Ketinggian tadi. Okay, so kita nampak kat sini 5 di atas. Kenapa 5 ke atas? Nampak kita buat numbering sini 5 ke atas. Pointnya 8 di bawah. So nombor dah cukup nombor dah cukup. What to do? Awak tolong pekatkan. Dan bila awak nak pekatkan garisan tu awak tengok pada permukaan ni. Permukaan ni yang kita nak buat kan. So cikgu lorekkan lah. Okay. So cikgu buat. Kalau kita tengok kat sini 5 pergi 6. Awak gariskan lah. 5 pergi 6. Kemudiannya 6 pergi 7. 6 pergi 7. Kemudiannya 7 pergi 8. Kemudiannya 8 pergi 5 balik. So nampak tak kita dapat satu permukaan lagi yang berada di pandangan harapan. So satu permukaan, dua permukaan. Okay? Seterusnya permukaan di paling atas sekali. Awak tengok kat sini paling atas, paling atas. Kalau awak tengok kat sini, sini kecil. So dia terlibat kat sini lah. Okay. Ni panjang ni berada di atas. So dia kat sini. Cikgu dah boleh baca kat situ. Okay. Kita punya soalan. So yang kecil ni kita buat numbering lah. Contohnya kat sini ni permukaan dia. So cikgu buat numbering. Continue. 9. 10, 11, 12. Okey, Wisma dapat ke setakat dua permukaan ni? Tengah buat cikgu. Dapat ke tak? Nampak ke tak cikgu buat ni? Nampak? Okey. Okey, pandangan atas kita tak akan transfer dia pada point ini. Sebab pandangan atas tak ada tinggi. Okey.
Pandangan atas tak ada tinggi. So kita target kita nak buat yang ini dahulu. Jangan lupa numbering di sini dan juga di sini. Dua-dua permukaan. Okay. 9, 11. So kita nampak sini 9, 11. Okay. Belakang 11 kalau perasan dia ada 12. Okay. So dia selari 12 is overlap dengan 11. Sama juga dengan 10. 10 dia overlap dengan 9. 9 kita nampak dekat depan, 10 berada di belakang 9. Okay. Okay. Sebelah sini pun kita kena numbering. Okay. Ikutkan kita akan nampak yang ini 11, 12. 11 sini, 12 sini. Okay, belakang 12 dekat sini kita nampak dia selari dengan 10. So kita dia adalah overlap. 12 overlap dengan 10. 11 overlap dengan 9. Okay, siap. Semua numbering sudah buat. Okay. Tak apa, yang ni tak apa sebab tinggi kita dah transfer. Okay. Yang kita nak transfer adalah yang ini. Pergi ke TS. Okay, tengok ni betul-betul. Uzma berhenti dulu. Awak lukis tu. Okay. So 10 sebenarnya automatik kita dah dapat dah dekat bucu hujung ni. Yang kita tak ada point dia adalah di 9, 11 dan juga 12. Okay. Tengok sini kejap. Uzma berhenti dulu. Yang lain mula melukis tu berhenti dahulu. Okay. So cikgu akan tarik yang atas ni turun ke TS. Okay. This one 12 pergi ke TS. Okay, cikgu akan stop di SG iaitu sata gambar. Cikgu stop kat situ. Kemudiannya 11 pun benda yang sama juga. Stop di SG. Okay, naik atas. 9. Stop di SG. Okay. So kita dah dapat point 12, 11, 9. Okay. Cikgu bawa turun bawah. Okay. Kalau ikutkan, cikgu akan ambil nombor 11 ni. Okay. Turun bawah 12 dan juga 9. Okay. Sikit tak apa. Sebab di permukaan atas Okay, turun kat sini. Yang ini turun sini. Satu lagi 9 turun sini. Okay. Okay. Kalau ikutkan tadi. Okay. 9 ni berada di tepi sini. Nampak ni bucu ni. Tengok ni. So sebenarnya kita dah dapat dah point 9 dekat sini. Nampak? This one is point 9. 12 kita dah dapat dah point dia kat sini. Okay. Sebab apa dia berada di sini? Dia berada di sini. So this one is nombor 12. Ni. 9. Okay. Untuk nombor 11 ni kalau kita tak unjurkan yang ni pun tak apa actually. Okay. Sebab kita akan tarik TL2 ke 9. Kita akan extendkan dia ke depan. Okay. Macam tu. Okay. Satu lagi 12 kita akan extendkan dia ke depan. Nampak? Automatically dekat sini kita dapat nombor 11. Dan bucu hujung tepi sana yang kita dah buat untuk kotak asas tu adalah nombor 10. Nampak? Siap dah. Permukaan 9, 11, 12, 10. What to do? Pekatkan ikut nombor ke atas sini. Okay? 9 pergi 10.
Okey. 9 pergi 11. 10 pergi 12. Okey. 12 pergi 11. So kita dah dapat satu permukaan. Ya. Yang macam mana tadi yang nak dapat dengan 11 tu? Lepas garis 9 tu pergi TL sebelah kiri tu, lepas tu kena buat apa? Awak extendkan ni. Ni kan kita akan stop kat sini kan, dekat nombor 9 ni kan. Okey. Bila kita tarik TL pergi ke 9 ni, nampak ni 9 ni kan? Okey, awak extendkan ke depan. Ke depan lagi. Okay. Sebab 9 dengan 11 ni selari. So garisan ni yang kita buat pergi ke TL2 ni dia selari. So 9 dengan 11 ni dia selari. So kita tarik ni, kita kedepankan sedikit. Automatically dia potong pada garisan 11 yang kita bawa daripada atas turun ke bawah. Oh, okay. So sebenarnya 11 dengan 12 kan nampak dia selari kan? So sebenarnya bila kita dah dapat point 11, kita boleh tarik saja pergi ke TL1 untuk dapatkan point 12. Sebab apa? 11 dengan 12 is selari. Okay, thank you. Okay, welcome. Okay, others. Uzma, okay ke Uzma? Yang lain ada masalah sekiranya cikgu tercepat atau tak berapa clear, awak boleh respon cepatnya. Okay, Fatihah. Fatihah dapat tak Fatihah? Dapat. Okay. So dapat, bagus. So kalau awak tengok dekat sini bila kita buat, kita buat apa? Tadi dah dapat 5 markah. So awak kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 garisan lurus yang kita perolehi daripada permukaan ni sahaja. Okay, contoh 12 darab 0.5. 12 darab 0.5, awak akan dapat 6 markah kat situ untuk garis lurus tambah dengan 5 markah yang awak perolehi di sini. Contoh so awak boleh dapat dalam 10 markah lah. 10 atau 9 markah macam tu. Okay. Sebab cikgu tak nak awak buat setakat biarkan kosong kita punya soalan. Okey. Dah siap permukaan-permukaan yang berada di permukaan kotak asas kita ni lah. Kita nak buat yang lain. Okey. Kalau ikutkan yang paling senang adalah di bahagian ni. Sebab apa? 1 dengan 3 kita dah ada. 6 dengan 7 kita dah ada. Betul? Okey. Kalau perasan awak cari balik objek ni. Permukaan ini dekat mana? Kalau ikutkan, kita ada kedua-duanya kat sini. Okey. So kat sini 6 dengan 7 ada. Okey, 1 dengan 3. This one. So kita nak buat objek yang ini. Okey. Kat sini pun sama juga. 6 dengan 7, 1 dengan 3. So objek yang ni juga. So sebenarnya ni satu objek. Tapi pada pandangan sisi kita boleh nampak dia. Pada pandangan hadapan tu pun kita boleh nampak dia. Okay. So kita nak buat yang ini. Okay, garisan yang ini. Okay, kalau ikutkan kita just boleh terus sambung saja. Awak dah tak payah fikir apa-apa. Kalau awak tengok kat sini 1 pergi 6. So ada nampak 1 yang kita numbering tadi? Pergi 6. Awak terus sambungkan 1 pergi 6. Sebenarnya awak perasan 6 pergi 7. 6 pergi 7 dah ada. Kemudiannya tengok lagi. 6 pergi 7. Kemudiannya 7 pergi 3. So cikgu gariskan macam ni. Dan kalau awak tengok kat sini 3 pergi 1. 3 pergi 1 dah ada dah. So awak dah dapat dah permukaan yang kita nak cari. Okey. Okey tak tu? Okey. Okey. Okey, buat dulu kejap. Cikgu nak ambil air kejap ya.
Okay. Uzma, okay Uzma? Okey cikgu. Oh, Kolisa. Ha, Kolisa? Okay. So kita nak buat permukaan lain lah. Rugilah kalau kita tak dapat full mark kan. Okay. So permukaan lain cikgu nak buat yang paling senang sekali kat sini kot. Okay, sebab ni dah ada, ni dah ada, poin yang sini tak ada. Sebab dia satu poin saja. Okay. So kat sini kita akan sambung numbering daripada nombor 12 yang terakhir kita buat, kita sambung kat sini 13. Okay. Kat sini 13. Okay, kita numberingkan kat sini juga dan juga di sini. Okay, kalau ikutkan dia straight 6 pergi ke ujung sini. Okay, this one is 13. Okay, sebelah sini kalau ikutkan 6 belakang 6 ada 13. So 6 stroke 13. Okay, tinggi dia sama dengan 6. Okay, tapi dia ujung kat belakang sini lah. Macam mana nak buat? Okay, so tinggi dia dah ada dah tadi kita buat. Okay, berada di 6. So point 6 ni kita boleh terus guna. Kita akan tarik ke TL. Sebab apa? 6 dengan 13 is selari. 6 dengan 13 dia selari. Sama juga kat sini. Sebab tu dia buat 6 stroke 13. So kita boleh terus guna point 6. Okay. Waktu tu tarik 6 pergi ke TL1. Sebab kita punya point di sini kenapa kita tak tarik ke TL? Sebab point kita tak ada nak pergi ke TL2. Okay. So daripada 6 pergi kat TL1. Okay, yang ini tarik pergi TL1. Okay. Ada garisan ni cikgu dah buat pergi ke TL1. Kemudiannya 13 ni pergi ke TS. Tapi kita akan buat garisan tu stop sampai SG sahaja. Okay. 13 TS. Okay. Tarik. Pergi sini, naik atas sikit. Okay, nampak tu turun bawah. Okay, turun bawah. Sengit sikit ni. Okay, turun bawah. Okay. Kalau awak tengok persilangan tadi kita kata 6 pergi ke sini kan. Okay. Nampak 13? Dia ada bersilang dekat sini. Okay. Kalau awak tengok. Ultra zoom. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, cikgu cakap tadi, titik 13, okay, dia selari dengan 6. Okay, kita tengok 13 ni, atas ni, turun bawah, dia akan bersilang. Cut, turun bawah. Nampak ni titik persilangan dia. Ini adalah point 13. Nampak? Nampak. Okay, so nombor semua dah ada, betul tak? Sambungkan. So actually kita dah siapkan permukaan yang ini. Macam tadilah. Kita sambungkan 6 pergi 13. Dapat. Dapat. Kemudiannya 13 pergi 2, 13 pergi 2, 13 pergi 2. Pergilah 2. Nampak? Dah dapat permukaan. Dah nampak bentuk sikit kan? Betul dapat dah.
Okay, good job. Okay, kemudiannya kita nak buat bahagian yang tinggal sikit-sikit tu lah. Okay. Cikgu nak buat yang ini. Okay. This one, cikgu nak buat yang ni. Kemudiannya kat sini awak kena recognize juga objek ni. Okay. Ni 9, 11, 9, 11, 5. Okay. 9, 11, 9, 11. Okay, dekat 9, 11 lah. Kita sebabkan ni. Choose ini. Okay, this one. Nampak kat sini. Okay. Dekat sini. Kita nak buat ini dulu lah. Kita nak buat ini dulu. Sebab point dia dah ada. 9, 11, 5. Dah ada. So, 9, 11, 5. Nampak tak? Kita dah buat dah sebenarnya tu. Nampak tak? Dah ada point dah guys. So, jadi segitiga lah. Macam segitiga. Segitiga. Sebab apa numbering tu dah ada dah. Okay. Itu cikgu cakap numbering tu penting. Jangan ikut orang Numbering ni bukan ikut tapi memang kita bagi solution yang betul lah. Kalau awak tengok kat sini 9, 11, 5. Kat sini 9, 11, 5. Okay. So kat sini awak sambungkan ikut nombor. 9 pergi 11 dah ada. Okay. 11 pergi 5. Sambunglah. Kalau cikgu senangnya 5 pergi 9. Nampak? Kabur Senang kan? Kabur Okay, nampak? Sama je. Betul. Kenapa saya? Yang lain nampak tak? Ni. Nampak. Aisyah nampak? Nampak? Nampak. Awak sambung je ikut ni, ikut numbering tu. Sebenarnya kita dah dapat dah permukaan ni. Okey, permukaan apa lagi yang kita nak buat? 13. Yang ni boleh? Awak tak nampak kan? Cikgu nak buat yang ni. Sebab apa? Macam banyak nombor dah ada, tinggal satu je tak ada. Kat sini. Betul? Ya. Okay, kejap cikgu besarkan sikit. Sebab cikgu ni pakai bukan kamera apa tu? Kamera laptop, cikgu pakai kamera telefon. Kat sini nampak lah. So cikgu nak buat yang ini. So permukaan ini, tak nampak cikgu. Okay. Permukaan ini kalau ikutkan, cikgu zoom out sikit. Okay, permukaan ini berada di sini. Okay, di sini. Buat lain sikit ni. So kalau perasan kat sini ada dua numbering kita dah ada, iaitu 11 dan juga 5. Yang kita tak ada adalah inilah. So kita kena buat numbering yang baru. Okay, so kat sini tadi kita stop setakat 13. Kita akan tukarkan yang ini kepada 14. Bukan tukar, kita buat numbering 14. So this one is 14. Dia berada di bawah. So 14. Okay, actually 11 dengan 14 ni dia selari turun bawah. Okay, that's why kat sini 11/14. Okay. Okay. Dia berada di paras-paras 5. Paras-paras 5. So kat sini cikgu nak transferkan dulu
Okey. Tepi sini ni. Okey, kalau ikutkan kita kena cari point dia ni berada di permukaan. So nanti kita nak tarik senang. Okey, sebab nanti sebab dia akan selari 12, 11 dengan something lah dekat sini. Ini just untuk kita buat tanda je lah dekat di permukaan sini. 5 ni kat mana? 5 dia antara 5 dengan 6 tapi kita tak tahu point dia kat mana. Okay, what to do? Awak boleh guna kaedah ni. Okay, sebelum ni cikgu cakap nak cari point. Okay, sebenarnya kita ada dua kaedah. Okay, pertama kita letak dulu point ini berada di permukaan dahulu. Kita pindahkan di permukaan sini, kita tarik ke TL. And then baru kita turun bawah nombor 14 tu. Ataupun satu lagi, kita akan tarik pergi hujung sini yang cikgu cakap nak cari point. Turun bawah, cari tinggi, pergi ke TL, turun bawah lagi. Okay? So sebenarnya lebih kurang sama je, cuma dia punya step tu berbeza. Cikgu tunjuk cara yang biasa lah yang biasa dahulu. Okay, so cara yang biasa ni sepatutnya awak kena transfer dahulu benda ni dekat sini. Dekat sini, turun bawah. Dekat sini, dekat permukaan ni. Sekejap cikgu zoom out sikit. Zoom in. Kita tak boleh nak zoom out dah. Okay. So cikgu transferkan dahulu. Okay, yang ini pergi sini, ke permukaan tepi sini. Sebab cikgu nak tanda dia dekat sini. Nanti baru kita cari ke TL. Okay, awak tengok dahulu. Okay, cikgu tarik 12, 11 ni sebab dia selari pergi ke permukaan sini. Permukaan tepi ni. Tepi sini. Nampak ni? Okay. Cikgu bawa turun sampai ke sampai ke TS. Pergi balik ke TS. Okay, pergi ke TS, berhenti dekat SG. Okay. Sebab cikgu nak tahu dia kat mana dekat permukaan ni. Cikgu bawa turun bawah. Okay, kita akan cut dia sebab dia dekat sini je, dekat 56. Okay, dekat point 56 tapi kita nak tahu dia punya kedudukan kat mana. Okay, ini satu teknik turun bawah. Bila kita bawa turun bawah, kita akan cut dia dekat sini. Ada nampak ni? Ini adalah point di mana kita nak bawa dia pergi TL. Ni bukan point 14 tu guys. Okay? Kita cuma just pindahkan di permukaan tepi sini and then kita akan bawa ke TL. Yang kita nak bawa ke TL ni lah the point dia. Kita punya ni. Bawa ke TL. Okay, baru kita cari titik persilangan dia. Turun bawah. Kalau ikutkan kita dah ada dah benda ni. Okay, sebab 11 dengan 14 is selari ke bawah. So ada nampak tak titik persilangan ni? Ini adalah point 14. Okay, clear tak untuk point 14 ni? Ya. Okay, cikgu bawa dia tepi permukaan tepi ni cikgu bawa di sini. Okay, turun bawah. So kita baru dapat di permukaan. Sebenarnya kita pindahkan point tu di permukaan dulu Kemudiannya baru kita tarik ke TL1. Baru kita ambil yang atas ni point dia turun bawah. Automatik awak dapat 14. Okay, this one is satu teknik. Okay, di mana permukaan yang berada di dalam, awak kena pindahkan dulu di permukaan-permukaan tepi sini. Okay, supaya kita senang, kita nak tahu dia punya, kita nak tarik ke TL, sama ada TL1 atau TL2. Kita nak tahu dia punya tu selari dengan apa. Okay, satu lagi kaedah, kita guna kaedah cari titik. Okay, cari titik ni perlu, okay, di mana satu lagi selain daripada point-point ini yang berada di dalam, kita biasanya nak tentukan kita punya point yang kita pilih tu betul. Contohnya betul ke 14 kat sini. Okay. So awak boleh guna kaedah ni.
Okey. Cikgu zoom out sikit. Okey. Awak tengok Poin 14 kita tarik pergi ke ni selari Ni 14 Poin 14 ni nampak dia selari. Okey, dia mesti macam ni. 90 darjah. Okey. Straight pergi ke SG. Macam tu. Nampak dia pergi ke SG sini. Okey. Kemudiannya awak bawa turun bawah. This one is second step. First step bawa dia pergi ke SG selari. Pergi sini. Kalau 13 awak tarik pergi SG. Kalau 9 awak tarik pergi SG. Macam tu. Okey, disebabkan kita nak cari poin 14, kita tarik dia pergi ke SG. Okey, dia mesti selari. Selari dia macam ni. Dan bersudut 90 dekat sini ya. Kemudiannya kita bawa turun daripada SG, bawa turun ke bawah. Macam tu. Bawa je turun ke bawah. Okay, this one is second step. Third step, awak kena cari ketinggian dia dekat sini. Ada nampak ketinggian dia? Sini. Okay, bawa sebelah, dia mesti akan bersilang dengan garisan yang kita bawa tadi, turun bawah tu. Macam tu. Ada nampak? Bersilang ni. Yang bersilang ni kita akan bawa terus pergi ke TL. Titik lenyap. Takkan pergi titik lenyap 2. Kita akan bawa ke TL 1. Okay. Bawa ke TL 1. Gitu nampak Kita bawa ke TL 1. Okay. Dan kita tengok balik 14 ni. Okay, pergi ke TS, stop dekat SG kan. Zoom sikit nanti tak nampak kelabu-kelabu. Okay. Daripada atas ni kita bawa ke TS kan garisan ni. Stop dekat SG, bawa turun bawah. So bila turun bawah dia akan bersilang dengan garisan yang kita bawa tadi pergi ke TL. Nampak ni? Yang ini. Ada nampak ada bersilang? Nampak tak poin 14 kita betul? Itu adalah satu cara lagi sama ada kita nak menentukan sama ada kita punya poin tu betul ataupun awak nak cari poin 14. Okay? Yang ini. So awak ada dapat poin 14 guys. Awak boleh guna kaedah yang cikgu cakap tadi, bawa tepi, turun, pergi ke TL ataupun untuk cari poin. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat poin 14. Korang ni senyap je ni. Faham ke hidup? Cikgu dah berbuih mulut dah ni. Faham. Faham Nampak 14 kita ada 2 teknik. Awak boleh guna mana-mana. Okay. So 14 ni kita dah dapat what to do. Okay. Sebab kita ada apa? Nombor 11, nombor 5 dan juga nombor 14. So tolong pekatkan. Cikgu pekatkan. 11 pergi 14, 14 pergi 5, 14 macam mana? Sini Okay. 11 pergi 14, cikgu dah pekatkan. 14 pergi 5. Okay. 5 pergi 11. So awak dah dapat dah objek tersebut. Subjek pula. Permukaan tersebut. Okay. Nampak? Tinggal sikit je lagi. Macam mana? Belas. 14 pergi 5. 5 pergi 11. Okey, Uzma dapat. Uzma ke kau tidur Uzma? Aku panggil nama kau tak menyaut pun ni. Ada dah cikgu. Okey, dapat tak Uzma? Nampak tak ada 2 kaedah? Nampak. Dia kalau macam ni, macam Form 5 sekarang ni yang memang Form 5 Pro Max lah. Korang Form 5 tak Pro kan? So, kita tunjuk yang ni lah. Ada yang memang betul-betul lemah, kita akan dia buat yang 5 step tu. Turun, kita cari satu-satu. Kalau tak, kalau yang dah biasa dia akan gunakan cara cikgu ni. Yang bawa ke tepi dulu, turun bawah, okay. Tarik kanan, pindah balik.
Okay, next. Kalau ikutkan ni macam senang je kalau buat dengan cikgu. Apa dia? 12 dengan 13 dah boleh garis dah kan? Kita boleh. 12, 13. Sebab 12 dengan 13 dia tak, dia macam ada point lain dekat sini. Perasan tak? Kat tengah-tengah. So kita dah boleh buat number ni. Okay, sebenarnya ada 2 permukaan lagi yang tinggal. Okay, ada 2 permukaan lagi yang tinggal. Cikgu rasa cikgu nak buat segitiga kot, senang sikit kan? Kalau ikutkan awak tengok sini tinggal segitiga. Kat sini segitiga. Okay, tak nampak, cikgu zoom out. Bila segitiga sebab kita dah dapat 2 point. Tinggal 1 point je lagi kita tak dapat. So cikgu nak buat segitiga yang ini. Kita nak buat segitiga yang ini. Why? Sebab 11 kita dah dapat dekat sini. Okay. Kemudiannya 14 kita dah dapat dekat sini. Satu lagi kat sini kita nak tambah 15. Bila dah numbering sebelah sini, kita numbering sebelah sini juga. Ini 15. Okey, atas sini 15. Nampak? Buat satu-satu. Okey. Kemudiannya kita nak buat ni lah. Kita nak cari point dia. Okey. So, cikgu nak pindahkan cara biasa lah. Cikgu nak guna cara biasa. Okey. So 15 dekat sini, cikgu nak guna tadi. Tarik dulu ke tepi. Okey. Turunkan bawah macam tu. Kemudiannya, okey. Tarik ke belakang. Okey. So macam mana cikgu nak buat? Awak tengok Tengok kejap. Slow-slow. Okey. 15 dekat sini, cikgu selarikan pergi ke permukaan tepi sini. Okey. Okay, what to do? Kena bawa ke TS. Berhenti di SG. Tarik sini. Okay, dah dapat kat situ 15. Okay, 15 ni dia kan sama aras dengan 5, 6 ni. Dia sama aras. Sebenarnya kita dah ada tadi. Okay, dia sama aras dengan 5, 6. So, turun bawah, kita akan cut dia. Cikgu akan cut dia di sini. Mana aku pakai pemaris ni. Cut dia, turun bawah. Nampak? Kita akan dapat di sini. Okey. Cikgu pindahkan dia ke tepi dia semuanya sama level dengan 5, 6 tu. So cikgu letak dia dekat permukaan tepi sini. Cikgu bawa turun, nampak dekat dekat situ. Bila dia dekat dekat permukaan kita pada ketinggian yang betul, cikgu bawa pergi ke TL. Okey. Ngamuk dia Okey. So cikgu dah bawa ni, dah dapat ni, cikgu bawa pergi ke TL. Pemaris panjang ni memang sangat membantu. Okey, nampak ni tarik pergi ke TL. Okey, this one tadi mana yang kita cari tadi? 15 kat sini kan? Okey. 15 awak tak bawa pergi TS lagi. Nampak dia lebih kurang sama je ni. 12 dengan 15 sama je kan cikgu? Tak sama. Oh yeah. Kena buat garis bawah. Tapi macam lebih kurang kan? Tapi takut dia ada ralat sikit. Ada orang cakap apa? Beza sikit. Okey, bawa turun bawah. Sama kot. Korang dapat sama tak? Sama lah tu. Okey, nampak tak dekat kat situ? Kita dapat 15. Okey, dah siap segitiga kita. 11 pergi 14. 14 pergi 15. 14 pergi 15. Waktu tu 14 pergi 15. Gariskan, dekatkan. Okey, 15 pergi 11. Alah, cikgu senangnya cikgu. Kenapa bila saya buat dengan cikgu senang? Bila saya buat sendiri saya tak boleh buat. Tak apalah. Okey, last point. Nampak? Sekejap
tengok je ni. Satu point di mana kat sini dia boleh bagi 3 garisan lurus. Okey? Kalau perasan kat sini kita tinggal yang ini saja, point yang ini. Nampak ni? This one is 16. Kalau perasan 15 dengan 16 is selari. 15, 16 selari. So 15, 16 ni sebenarnya dia selari dekat point ni. Pergi belakang. Sebenarnya dah ada dah. Nampak? Sebab 15 dengan 16 ni dia belakang dia. 16 ni belakang 15. Garisan tu kita dah ada. Okay, what to do? Tarik daripada atas ni kan? Ya, pergi TS. Nampak dia bersilang di SJ, bawa turun bawah. Dah nak habis dah kita guys. Keluar peluh jantan cikgu gini. Okay, turun bawah. Automatically awak dapat 16 di sini. Nampak ni 16. 16. Sambunglah. 15 pergi 16. Ni Uzma ni nampak ke tak nampak ni? Nampak. Kejap lagi Uzma, minggu depan kita memang tak ada apa tu? Kita dah tak masuk lagi topik ni. Okey, nampak 16. Okey, 16 pergi mana Uzma? Terdiam Uzma. Pergi mana Arif? 15 pergi 16. 16 pergi mana? Awak nak ring ikut cikgu ke tak ikut cikgu? Dinot. 12. 13. Okey. Sekarang kita nak settlekan mana? Ada orang nak buat settlekan permukaan yang ini, ada orang nak buat settle yang ini. Okey, macam tadi suara jantan tadi, kita nampak dia kata nak pergi ke 12. So dia nak settlekan permukaan atas yang ini. Okey, dan tadi suara perempuan tadi, dia kata pergi ke 13. So 16 pergi 13. Sama juga jawapannya. Okey? So kita dah siap. Satu soalan terakhir dalam kita punya topik perspektif. Okey, clear tak? Clear. So cikgu buat sama-sama ni exclusively bersama kelas 5 Haitam. Settle. Settle dah. Settle dah. Kau tak buat lagi? Dah. Dah siap dah. Dah buat terperanjat pula. Dah dah. Okey. Semua siap Uzma siap Uzma? Kau hantar sekejap lagi dekat dalam grup. Tak siap-siap kau. Okey cikgu. Cikgu dah tunjuk dah ni satu-satu. Nak check point macam mana, nak check point yang berada di tengah macam mana. Sebab biasanya untuk permukaan ni senang. Sebab tu cikgu buat permukaan ni dulu, permukaan atas dulu. After that baru kita cari yang dalam. Okay? Itu teknik cikgu. Kalau teknik cikgu lain tak sama. Awak jangan bila masuk kelas lain compare. Cikgu tak suka macam tu. Okay, pergi contohnya cikgu tak ada mak gabung. Okay? Setiap cikgu tu dia ada kaedah tersendiri tapi dia punya outcome dia sama. Okay? Okay. So untuk hari ni bila kita dah buat soalan terakhir bermaksud kita punya topik perspektif dah habis. Okay? Next class kita akan masuk lukisan pengorakan. Kalau boleh tolong habiskan. Awak buat latihan. Okay? Lukisan perspektif ni habiskan. Nanti kita akan masukkan satu tugasan untuk GC, awak upload sahaja dalam tu. Okay? Cikgu kenapa kalau awak tak upload awak akan tak buat. Okay. So sebelum kita end our class, cikgu nak ambil attendance. Okay? Nak ambil attendance. Kita kena present now sebab awak kena tengok awak punya kehadiran tu. Cikgu tak nak ambil guna form sebab cikgu tahu ada yang cheat. Masuk kelas tapi tak ada. Okay? Kehadiran 2021. Cikgu ambil kehadiran ni di rumah 2021.
29. Okay. Plus 20. Okay, stop. Nanti bila cikgu panggil nama, awak just click raise hand. So kita terus ambil awak punya attendance. Tu 20-21. Attendance. Nama. Okay, sebab kebanyakan tiap kali kita buat kelas pun orang yang sama je yang hadir. Okay. Macam polisah tu kita je on off. Tak apalah. Kita nampak nama polisah di situ. Ada yang on aja sampai 3-4 jam cikgu tak padam pun dia on aja. Sebab kalau kita tak habiskan ni, saya takut ada kerja khusus. Lambat habis, lambat lah. Kerja khusus ni menyumbang kepada markah SPM awak lah 25% lagi 75% lukisan awak punya kertas bertulis. Okay, ni kelas Pak Haitam. Today is 9 March. Okay, kita akan panggil satu-satu lah. Ni Pak Haitam, 5 Haitam. Okay. So, ni macam selalu tak ada. Akmal Hazim. Akmal Hazim ada ke? Kalau ada tolong klik button raise hand dekat bawah tu. Tak ada. So hari ni tak hadir. Basil Majdi. Basil ni favorite. Favorite tak hadir lah. Bukan favorite student cikgu Okay. Kemudiannya Fawaz Hamidi. Fawaz Hamdi. Awak bila cikgu sebut tu awak klik raise hand kat bawah supaya cikgu tahu awak tak tidur. Okay? Maknanya kalau awak tak respon tu awak tidur lah. Hair Irfan Danish. Tak ada. Okay, Intan Nurliana. Best friend Uzma ni pun rajin juga. Maybe di UK, Ulu Kelang, bukan UK mana tak ada line. Amirul Rahman. Okay, dengar tu. Cikgu dah dengar dah. Okay. Arif Fazil. Okay, dengar. Faris Mahazan. Okay, kita tak dengar bunyi. Nabila Ansari. Ya, cikgu. Terus bagi suara. Okay. Nek Nur Idina. Okay, dengar bunyi internet. Betul Sabrina. Sabrina tak ada kot. Okay, Fatihah. Cikgu saya ada, cikgu. Cikgu Sabrina ada lah. Mana Sabrina? Tak ada dengar pun tenet-tenet dia. Dah. Okay, Sabrina. Sabrina, Irdina, Fatihah, Uzma. Ada, cikgu. Syazura Amira. Tak ada. Kristina Kaisara. Pindah. Kenapa tak cakap dia pindah? Aduh. Sorry. Dah lama pindah ke baru pindah? Minggu lepas rasanya dia orang pindah. Okay. Siti Kolisha. Tak ada. Aisyah. Kolisha ni kerja ada, kerja tak ada, sedih cikgu tengok dia. Kita bagi ada lah sebab dia asyik on off je. Aisyah Samsudin. Suara kau. Kenapa? Oh, macam lag. Syahidatul Uzma. Ni bukan Uzma Pucat. Tak ada Saya. Okay. Ada? Cikgu Syahidatul Uzma ada. Okay. Satu. So kita tengok auto sum today. Kita dapat 11 orang per 17. Okay. Ada beberapa orang tak hadir. Okay, tak apa. Biarkan diorang. Sebab benda ni awak dah nak SPM.
Kita pun tak boleh, cikgu pun tak boleh nak ni. Kalau ikutkan Cikgu Suazinda pun hanya bagi sedikit informasi lah. Dan kita tak boleh nak nilai awak sebab awak tak ada peperiksaan akhir tahun lepas. Okay. So insyaAllah tahun ni kita ada peperiksaan pertengahan tahun. So kita bolehlah nampak awak punya hasil je. Berbanding kita buat dalam kelas tak sama ada orang bila buat latihan dia bagus, siap ajar orang lagi, tapi bila jawab periksa dia tak boleh. That's why cikgu cakap setiap orang berbeza, kita tak boleh nak nilai dia dalam kelas sangat. Okay, so untuk hari ini terima kasih kerana hadir. Dan kemudiannya sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, okay, kita akhiri dengan surah Al-As dan juga tasbih kifarah. Okay, cukup setakat tu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.